Hai, Assalamualaikum. Saya Zul dari Komunik Malaysia. Okay, dah lama saya tak update pasal ternakan lobster ni. Dan pada hari ini saya akan update tentang keadaan ternakan lobster ni dan juga sistem ternakan. Dan pada masa yang sama saya akan jawab beberapa soalan yang sering ditanya dekat komen ataupun dekat Facebook tentang ternakan ni, termasuklah dari segi makanan, penjagaan dan sebagainya. Okey, untuk batch yang ni itu saya mula dengan saiz 3 inci. Tapi masa tu ada juga yang kecil, ada yang 2 inci setengah, ada yang 3 inci. Tapi sekarang ni kalau kita tengok saiz kebanyakannya adalah lebih kurang 4 inci, 4 inci lebih. Dan ada juga seekor dua yang saiz 5 inci pun ada. Okey, untuk sistem ataupun tangki ternakan, kat sini saya ada satu tangki. Yang ni tangki untuk induk. Kat sini ada dua tangki. Yang ni untuk tangki pembesaran. Dalamnya ada yang saiz 2 inci hingga 3 inci. Yang kat belakang ni adalah untuk anak yang baru menetas. Yang dekat bawah ni baru dalam 3 minggu. Yang ini dalam, tak silap saya, dalam 45 hari. Okey, yang untuk yang bertelur pula ada dekat belakang ni. Saya gunakan konsep laci. Sekarang ni ada dalam 1, 2, 3, 4, 5 ekor yang tengah bertelur. Okey, kejap lagi kita akan tengok satu persatu sistem ternakan ni. Okey, kita tengok dulu sistem pembesaran. Dalam ni ada lobster saiz 2 hingga 3 inci. Okey, untuk sistem ni ada dua tangki ternakan. Yang kat bawah, yang kat atas ni. Okey, yang dekat atas ni ada dalam lebih kurang dalam 90 ekor lobster yang warna hijau. Yang dekat bawah ni ada dalam 30 lebih lobster yang warna biru. Sebenarnya kalau kita campur pun tak ada masalah. Saya saja asingkan. Sebab kadang ada customer yang nak beli, ada yang nak warna biru, ada yang warna hijau. So saya asingkan siap-siap. Okey, tapi bagi saya biru ke hijau ke sama saja. Tak ada perbezaan. Okey, kalau tengok kat sini adalah sistem aquaponik dengan menggunakan baldi. Dan saya ada buat video macam mana nak set up sistem macam ni. Boleh tengok link dekat atas ni. Sama juga dengan filter ni, saya buat ada video juga untuk cara-cara nak buat filter dan menggunakan baldi ni. Okey. Okey, untuk sistem ni keseluruhannya menggunakan satu pump saja. Okey, pump ada dekat tangki di bawah. So kita akan pump air daripada bawah masuk ke dalam grow bed aquaponik, ke dalam filter dan juga ke dalam tangki yang atas ni. Tapi saya matikan dulu pump sebab bunyi kadang terlampau bising akan ganggu audio dalam video ni. So saya matikan pump. Yang saya onkan sana cuma pump untuk oksigen. Okey. Soal penggunaan oksigen nanti saya akan ceritakan lebih detail. Perlu ke tak kita letak oksigen dalam ni dan sebab apa saya letak pump oksigen dalam ni. Okey. Okey, dekat dalam tangki ni saya letakkan hydrilla sebagai makanan tambahan kepada lobster ni. Selain pada hydrilla, makanan yang saya bagi adalah pellet. Yang ni pellet 43%, kacang soya dan juga kacang hijau. Okey, untuk makanan ni saya tukar-tukar. Kalau macam hari ni saya bagi pellet, besok ni saya akan bagi kacang soya dan kemudian saya akan bagi kacang hijau. Kemudian tukar balik kepada pellet. Itulah rotation yang saya buat untuk makanan untuk ternakan lobster ni. Okay, untuk kacang soya dan kacang hijau ni kita tak perlu rebus. Kita boleh terus bagi je. Sebab bila dah masuk air nanti lama-lama dia akan jadi lembut. Sama juga dengan kacang hijau. Tak perlu rebus juga, kita terus bagi je. Okey, selain daripada kacang hijau, pellet dan juga kacang soya, saya juga bagi makan dengan sisa-sisa daripada dapur. Sebagai contoh ni kita ada kulit kentang dan juga carrot, dan ni pun boleh gunakan sebagai makanan untuk ternakan lobster ni. Untuk kulit kentang dan carrot pun mudah je, kita cuma campak je terus ke dalam tangki ternakan ni. Tak perlu nak potong. Okey, selesai cerita pasal makanan tadi. Okey, untuk yang dalam tangki ni, saya start dengan saiz 2 inci. Dan sekarang kita cuba tengok, ada yang dah cecah 3 inci pun ada. Tapi kalau kita tengok ni, dia punya pembesaran tak sekata. Ada yang 3 inci, ada yang 2 inci setengah, ada juga saya nampak yang dah dekat 4 inci pun ada juga dalam ni. Biasanya pembesaran ni memang tak sekata, ada yang kecil, ada yang besar, walaupun daripada batch yang sama. Jadi sebab itulah dalam ternakan lobster ni kita kena buat grading. Maksudnya kita kena asingkan yang besar dengan yang besar, yang kecil dengan yang kecil, supaya yang kecil ni dia tak, orang panggil apa, tak kalah makan. Maksudnya yang kecil pun dapat makanan, yang besar pun dapat makanan. Sebab kalau kita letak sekali,
Yang besar ni biasanya dia akan conquer makanan tu. So yang kecil kurang mendapat makanan. Jadi sebab tu kita perlu grading ataupun kita kena asingkan lobster ni. Okey, itu saja update untuk tangki pemasaran ni. Apa yang saya perlu buat selepas ni, saya perlu asingkan yang mana yang di bawah saiz 3 inci saya akan kekalkan ke dalam tangki ni, dan untuk yang lebih besar yang 3 inci ke atas saya akan pindahkan dalam tangki ni. Jadi kita akan campurkan sekali biru dengan hijau dalam satu sistem yang sama. Sebab yang biru pun ada juga yang besar, ada juga yang kecil. Jadi saya akan buat grading, saya akan asingkan. Okey, yang kecil di atas, yang besar akan masuk dalam tangki di bawah ni. Okey, kemudian kita tengok pula tangki untuk anak yang dah menetas. Okey, untuk anak benih saya ada 2 tangki. Yang ni yang paling atas ni berusia dalam 45 hari. Dan kali ni untuk anak ni saya cuma bagi makan hydrilla saja, saya tak bagi makan pellet. Jadi kelebihan kalau kita bagi hydrilla ni, kita tak ada masalah amonia yang tinggi. Sebab biasaan ni kalau kita bagi pellet, kita punya kandungan amonia cenderung untuk menjadi tinggi. Jadi kalau kita gunakan hydrilla saja, mungkin masalah amonia tak akan timbul dalam sistem ni. Dan untuk mengelakkan masalah nyamuk, saya letakkan ikan gapi dalam ni. Daripada mula saya masukkan anak dalam ni, saya terus letak ikan gapi dalam ni, dan tak ada masalah. Saya tak pernah nampak yang anak gapi itu mengganggu anak lobster ni. Okey, untuk tangki ni juga memang saya tak pasangkan apa-apa sistem untuk filter. Yang saya pasang cuma pump untuk oksigen saja. Dan untuk anak ni memang kita perlukan oksigen yang banyak berbanding dengan lobster yang dah dewasa. Okey, inilah anak-anak lobster yang berusia 45 hari. Okey, kita akan tengok ukuran dia. Okey, walaupun dia punya pembesaran ni tak sekata, tapi kebanyakannya ukuran lebih kurang dalam 1 inci. Ada 1 inci lebih, ada yang kurang sikit besar 1 inci. Okey, dan untuk kaedah ternakan anak ni, apa yang saya buat adalah saya cuma masukkan dalam satu bekas, dan dalam tu saya letakkan hydrilla dan juga oksigen, dan saya tak bagi makan langsung dengan pellet untuk mengelakkan masalah amonia yang tinggi. Sebab dalam tangki tu memang tak ada filter langsung. Dan inilah hasilnya, dan saya rasa inilah kaedah yang paling mudah sekali untuk kita menjaga anak lobster ni. Dan dalam tangki tu saya ada dalam lebih kurang dalam 100 ekor je, tak banyak. Tapi untuk yang tangki yang lagi satu tu, yang dekat bawah tu, yang tu saya tengok lebih banyak berbanding dengan yang ni. Sebab saiz ibu pun lebih besar yang bawah tu. Yang ni saiz ibu kecil saja, dalam 3 inci lebih saja, 3 inci setengah. Okay, sekarang kita tengok pula dengan tangki anak yang lagi satu. Sebenarnya ni adalah satu eksperimen juga. Sebab lobster ni adalah lobster yang berwarna biru. Dan menurut apa kawan-kawan yang dah lama menternak lobster ni, diorang cakap kalau lobster biru ni, kalau kita bagi makan dengan hydrilla ni, warna dia akan berubah kepada warna hijau ataupun warna coklat, warna biasa. Jadi saya nak cuba. Jadi apa-apa yang saya tengok memang ada perubahan dari segi warna, bukan lagi warna biru yang macam biasa, dan mungkin akan jadi biru kehijauan. Dan saya rasa mungkin lebih cantik berbanding dengan warna biru. Okey, untuk tangki yang dekat bawah tu saya masih kekalkan dengan kaedah biasa. Saya masih lagi bagi makan dengan pellet. Untuk kita tengok perbezaan warna dia. Okey, ni tangki yang bawah. Yang ni dalam ni ada anak lobster yang berusia 3 minggu. Berbeza dengan yang atas tadi tu. Yang kat bawah ni saya tak bagi hydrilla. Dan untuk makanan ni masih bagi pellet saja, pellet 36%. Dan kalau tak ada hydrilla, so kita perlukan lebih banyak rumah lah. Sebab hydrilla bukan saja sebagai makanan, tapi juga boleh jadi tempat persembunyian untuk anak lobster yang atas tu. Yang ni tak ada hydrilla, jadi saya sediakan lebih banyak rumah lah. Kita cuba ambil tengok. Pump oksigen memang saja saya matikan sebab nanti bunyi terlampau bising. Nanti suara saya tak boleh dapat dengar dengan jelas. Okey, inilah anak-anak lobster yang berusia 3 minggu. Okey, ini pun sama juga lobster yang biru. Cuma bezanya yang ni saya tak bagi makan hydrilla, saya bagi makan pellet, cara yang biasa saya gunakan.
Sekarang kalau kita tengok pun warna tu masih kekal dengan warna putih nak kebiruan. Dan yang ni tangki ni lebih banyak berbanding tangki yang atas ni, sebab yang ibu dia besar, tak silap saya dalam 4,5 inci saiz ibu tu. Jadi bila ibu makin besar, anak pun makin banyak lah. Mungkin ada dalam 200 ataupun 200 lebih lah jumlah anak dalam ni. Okey, untuk induk ni saya ada dalam 26 ekor, tak banyak lah. Ni bersaiz antara 4 hingga 5 inci. Dan ada warna biru dan juga warna hijau dalam ni, saya campurkan sekali. Dan kalau kita ada warna oranye pun tak ada masalah, kita boleh campur je sekali, tak ada masalah. Dan ada 5 ekor induk daripada sini yang saya letakkan laci tu sebab dah bertelur, saya asingkan yang bertelur. Okay, sekarang kita tengok pula ibu yang dah bertelur yang saya letakkan dalam laci tu. Untuk ibu yang bertelur ni, kita kena berhati-hati dengan terlampau kasar, takut nanti dia akan buang. Okey, kalau tengok ni dah nampak telur ni, dah nampak mata anak tu. Mungkin dalam 2 minggu lagi akan mula turun dan mula akan menetas. Ini pun sama juga yang berwarna biru. Okey, yang bertelur ni saya ada 1, 2, 3, 4, 5 ekor ibu yang dah bertelur. Okey, itulah sebuah sikit penerangan tentang keadaan sistem ternakan lobster air tawar dekat rumah saya ni. Dan ini saja yang mampu saya buat sebab terhad dengan kawasan yang kecil, yang sempit. So kalau ada kawasan yang lebih besar, lebih banyak tangki kita boleh letak. Dan saya punya tujuan asal saya ternak ni pun memang sebagai untuk makanan saja. Dan sama-sama itu sebab bila ada banyak anak, saya pun kalau ada orang nak beli, saya jual juga anak-anak tu. Dan tapi fokus utama saya adalah untuk makanan, sebab anak saya memang suka makan lobster ni. Dan sekarang saya akan jawab beberapa soalan yang biasa ditanya, soalan yang paling banyak orang tanya dekat komen, dekat Facebook apa semua. Okey. Yang pertama, berapa lama tempoh untuk tukar air dalam ternakan lobster secara aquaponik ni? Okey, kalau kita buat secara aquaponik ni, bola lobster secara aquaponik, kita tak perlu tukar langsung air. Okey, sebab kita dah ada grow bed untuk aquaponik. Fungsi grow bed ni dia akan tukar amonia yang terhasil daripada tai lobster ni, dia akan tukar menjadi nitrit dan seterusnya pada nitrit sebagai baja untuk tanaman. Jadi kita tak ada masalah amonia. Jadi segi air, apa yang perlu kita buat, kita cuma perlu tambah sekiranya air ni berkurang disebabkan sejatan. Okey, itu bab air. Dan air juga, air yang saya gunakan memang air pipe biasa yang saya tapis dengan menggunakan penapis klorin. Nanti saya akan letakkan link dekat video description dekat bawah. Okey, kat mana nak beli filter tu. Okey, soalan kedua, perlukah kita gunakan gam untuk piping dalam sistem aquaponik ni? Apa yang saya buat, saya langsung tak gunakan gam untuk piping ni, cuma kita terus sambung saja masuk ke dalam fitting ni. Sebab kelebihannya, kalau kita tak gunakan gam, kita mudah untuk ubah sesuai kita punya sistem ni. Sebab tu kalau yang dah lama dekat channel ni, perasan sistem ni pun sentiasa berubah. Dan saya sentiasa cuba untuk menjimatkan ruang. Jadi saya akan sentiasa ubah dia punya design, dia punya layout. Jadi sebab tu saya tak gunakan gam. Mudah kalau saya nak tukar, nak ubah design ataupun sistem layout dia. Okey, soalan ketiga, bolehkah kita campurkan baja AB mix ataupun baja hidroponik ke dalam sistem aquaponik? Okey, kat depan ni ada dua sistem berbeza. Yang ni adalah sistem hidroponik dan ni adalah sistem aquaponik. Dalam sistem hidroponik kita menggunakan baja kimia ataupun AB mix. Dan dalam hidroponik ni kita tak ada ternakan. Jadi tak ada masalah kalau kita gunakan baja kimia. Tapi dalam aquaponik ni kita ada ternakan, kita ada lobster kat bawah. Jadi kita tak boleh gunakan baja kimia dalam sistem aquaponik. Okey, baja kimia ataupun AB mix yang bisa digunakan dalam sistem hidroponik. Itu berbeza. Okey. Okey, soalan yang paling banyak orang tanya, perlu ke pam oksigen dalam ternakan lobster ataupun aquaponik ni? Okey, cerita dia macam ni sama ada perlu atau tak pam oksigen ni bergantung pada saiz ataupun saiz tangki ternakan kita. Kalau tangki ternakan kita tu besar, okey, kita tak perlukan oksigen. Tapi kalau tangki kita kecil macam ni, memang kita perlukan oksigen. Kalau tak ada oksigen, memang akan mati. Sebagai contoh, tangki ni pun, kalau saya keluarkan pam oksigen ni, saya biarkan
dalam 4 atau 5 jam memang akan ada lobster yang akan mati. Okay? Sebab dengan tangki yang kecil ni saya masukkan dengan 90 hingga 100 ekor lobster, jadi padat. Okay, bila dalam tangki yang padat macam ni memang kita perlukan pump oksigen. Dan kalau tangki yang tak padat pun saya akan gunakan juga oksigen, sebab oksigen yang cukup boleh membantu mempercepatkan pertumbuhan sama ada ternakan ataupun tanaman dalam sistem hidroponik. Jadi sebab kalau tengok sistem hidroponik saya pun memang saya gunakan pump oksigen. Okey, dan saya rasa tak perlu kita nak jimatkan kos dengan tak nak pakai pump oksigen ni, sebab bagi tu kalau pump oksigen, kalau pump tu 20 watt, kos sebulan baru dalam RM7.5 macam tu saja. Kos tu tak terlampau tinggi. Okey. Dan saya tak nampak kenapa kita perlu nak jimat sangat sampai kita tak nak gunakan oksigen dan kita menanggung risiko kematian ternakan kita. Okey, masih lagi pasal oksigen tadi. Kalau dekat tangki yang di bawah ni, tangki ni memang saya tak letakkan pump oksigen sebab dalam tangki ni kita ada pergerakan air yang banyak. Contoh kita ada air yang keluar daripada filter masuk balik ke dalam tangki ni pun kalau tengok ada bubble. Okay. Yang return daripada tangki jatah pun ada lagi bubble nanti. Dan daripada kita punya grow bed aquaponik daripada Bali ni pun sama juga. Okey, soalan kelima, anti klorin, filter dan garam biru. Okey. Macam yang selalu saya bagi tahu, saya untuk air dalam ternakan ni memang saya gunakan air pipe biasa yang saya tapis dengan menggunakan klorin filter daripada Panasonic. Ini saja yang saya guna, sama ada untuk aquaponik ataupun hidroponik memang saya gunakan penapis ni untuk menapis klorin, untuk kita buang klorin dalam air pipe. Ini saja yang kita perlukan, tak perlu anti klorin. Okey. Yang seterusnya tentang penggunaan garam biru dalam ni, dan saya tak nampak apa keperluan untuk kita masukkan garam biru dalam kolam ternakan ni. Dan kalau siapa-siapa tahu boleh komen dekat bawah tu, sebab saya tak nampak keperluan dia kat sini. Dan selain daripada kita gunakan filter tadi, kita boleh gunakan juga penapis seperti kuku, kowe, itu pun boleh juga, sebab penapis tu pun sama juga, dia boleh mengeluarkan klorin, akan buang klorin. Jadi kita boleh gunakan air kuku ataupun kowe itu untuk air kolam ternakan kita. Okey, setakat ni saja untuk video kali ini. Kalau ada beberapa soalan boleh komen di bawah, dan jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.